Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, jadi hari ni teacher nak sambung lagi unit 6, topik pengukuran. Hari tu kita dah tengok tentang pengukuran luas permukaan. Macam mana kita nak ukur luas permukaan sesuatu kawasan. Okey, jadi hari ni kita nak sambung kepada subtopik yang kedua, iaitu isi padu. Masih dalam unit yang sama, iaitu unit 6. Okey. Jadi apa yang kita akan tengok dalam video ni? Hari ni ada dua perkara. Okay, yang pertama unit yang akan kita gunakan untuk mengukur isi padu. Apa unit-unitnya? Ada lebih daripada satu unit yang boleh kita gunakan untuk mengukur isi padu. Dan yang kedua, bagaimana kita nak mengukur isi padu kotak lohong. Kotak lohong tu apa? Kotak lohong tu empty box lah. Kotak yang mempunyai ruang kosong di dalamnya. Okay? Okey, jadi sebelum kita pergi kepada unit-unit untuk mengukur isi padu, first kita kena tahu apa itu isi padu. Maksud isi padu tu sendiri apa maksudnya? Okey, isi padu adalah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair ataupun gas. Maksudnya ruang dalam kotak tadi tu berapa besar dia untuk dia diisi oleh pepejal. Kalau cecair, contohnya botol. Berapa besarnya botol tu yang boleh diisi oleh cecair. Dan untuk gas lah. Okey. Jadi sekarang kita tengok pada gambar ni. Okey, dekat bawah ni kita ada dua gambar. Satu kita ada bas sekolah dan satu lagi kita ada van sekolah. Okey, jadi soalan cikgu. Kenderaan manakah yang dapat mengisi lebih ramai murid? Okey, antara bas sekolah dengan van sekolah, yang mana dapat mengisi lebih ramai murid? Apa jawapan dia? Bas ke? Ataupun van ke? Okey, secara logiknya kita tahulah. Okey, kenderaan yang dapat mengisi lebih banyak murid adalah bas. Okey, kat sini, bas dapat mengisi lebih ramai murid kerana bas lebih besar. Kalau tengok kapasiti dia, bas tu lebih besar. Tengok gambar tu pun dah nampak dah. Ramai murid dapat masuk dalam bas berbanding dengan van sekolah. Okey, jadi kita boleh simpulkan dekat sini, isi padu bas lebih besar berbanding dengan van. Okey, dapat nampak tak? Jadi isi padu tu besarnya ruang. Maksudnya ruang kat dalam bas tu lebih besar berbanding ruang kat dalam van. Okey, seterusnya kita nak tengok apakah unit yang boleh kita gunakan untuk mengukur isi padu. Okey, isi padu ni kita ukur menggunakan alat pengukuran. Mesti ada alat pengukuran dia. Nanti kita tengoklah. Dan dia dinyatakan dengan unit yang sesuai. Unit yang kita gunakan tu perlu bersesuaian dengan ukuran tu. Kalau sesuatu tu banyak, kita kena guna unit yang lebih besar. Kalau dia sikit, kita guna unit yang lebih kecil. Itu maksudnya. Okey, jadi kita tengok gambar yang di bawah ni. Okey, kita ada 3 gambar. Yang pertama kita ada air kotak, air susu coklat tu. Minuman susu coklat. Okey, gambar yang kedua kita ada botol, satu botol air mineral dalam botol. Okey, dan gambar yang ketiga kita ada tangki air yang warna biru tu. Tangki air kat rumah tu. Okey, jadi apa unit yang sesuai digunakan untuk ketiga-tiga objek di bawah ni? Dia memerlukan unit, dia menggunakan unit yang berbeza. Okey, jadi kita tengok. Okay, isi padu susu kotak dinyatakan dalam unit mililiter, ataupun ditulis sebagai ml. Okey, nampak kat sini. Dia dinyatakan dalam unit mililiter dan short formnya, ringkasannya ditulis sebagai ml. Okey. Isi padu air dalam botol ni pula, dia dinyatakan dalam unit liter atau ditulis ringkasannya sebagai L. Jadi botol tu dengan air kotak kita tak guna unit yang sama sebab botol tu lebih besar. Jadi kita guna liter. Air susu kotak tu dia lebih kecil daripada botol. Ini macam air susu kotak yang kita dapat hari-hari tu. RMT bagi tu. Jadi
unit dia lebih kecil. Jadi dia perlu guna mililiter. Okey. Macam mana pula dengan tangki air? Okay, isi padu tangki air ni tadi, dia dinyatakan dalam unit meter padu. Meter padu ataupun ditulis dalam ringkasannya M kuasa 3. 3 tu mesti dekat atas kecil. Macam hari tu kita belajar luas, M, lepas tu ada 2. M kuasa 2 ataupun meter persegi. Yang ini meter padu. Okay, cara penulisan dia. Okay, jadi unit dia kat sini, unit yang kita gunakan. Yang pertama, mililiter ataupun ml. Yang kedua, kita ada liter ataupun kita tulis sebagai L. Dan yang ketiga, kita ada meter padu ataupun ditulis sebagai M kuasa 3. Okey, sekarang cuba tengok. Cuba lihat gambar di bawah. Kita ada picagari. Kita ada satu jug yang berwarna biru. Dan kita ada swimming pool, kolam renang. Okey, cuba nyatakan apakah unit yang sesuai untuk picagari. Apa unit yang sesuai untuk picagari ni? Apa unit yang sesuai? Apa unit yang sesuai untuk jug? Mililiter ke, liter ke, meter padu. Dan apakah unit yang sesuai untuk kolam renang? Okey, kalau dah dapat jawapan dia, unit untuk picagari, untuk jug dan untuk kolam renang, tuliskan jawapan di ruangan komen di bawah video ni. Okey, boleh kita teruskan? Okey, sekarang kita nak pergi kepada bahagian kedua yang kita nak belajar dalam video ni, iaitu bagaimana kita nak ukur isi padu kotak lohong. Mengukur isi padu kotak lohong. Empty box. Kotak yang kosong. Okey. Jadi tengok situ. Bolehkah kita mengukur isi padu kotak lohong? Boleh. Tapi macam mana caranya? Okey, ada caranya. Okey, tengok gambar tu. Itulah yang dimaksudkan kotak lohong. Jadi dekat sini kita ada satu kotak lohong. Empty box. Yang berukuran tinggi 2 cm. Dia punya panjang dia 2 cm dan lebarnya 2 cm. Jadi macam mana kita nak ukur isi padu kotak yang mempunyai ukuran seperti yang kita lihat dalam video ni? Okey. Caranya kita boleh mengukur menggunakan kubus 1 cm padu. Okey, ada nampak kotak yang lebih kecil tu. Okey, yang tu kita panggil kubus 1 cm padu. Jadi isi padu kotak lohong ni tadi dapat diukur menggunakan kubus 1 cm padu. Apa tu kubus 1 cm padu? Okey, kubus 1 cm padu adalah kubus yang mempunyai ukuran panjang dia sebanyak 1 cm. Dia punya lebar pun 1 cm dan ketinggian dia juga adalah 1 cm. Itu adalah kubus 1 cm padu. Okay, jadi isi padu kotak lohong tu, isi padu kotak lohong yang warna brown tu, kotak kosong tu, adalah bersamaan dengan jumlah kubus 1 cm yang dapat memenuhi ruangnya. Maksudnya kita ambil kubus 1 cm padu tu, kita susun kat dalam kotak lohong tu, berapa banyak yang dapat fit inside the box, dapat masuk dalam kotak tu, itulah jumlah isi padu kotak lohong tu. Okey, kita tengok diagram yang seterusnya. Okey, sekarang kita ada kotak yang bawah dia yang kecil ni. Okey, lepas tu kita ambil kubus 1 cm padu tu, kita masukkan kat dalam tu. Okey, jadi kat sini yang bilangan kubus yang muat dalam kotak tu adalah sebanyak 8. Ini bermaksud kotak tu dia punya isi padu dia adalah 8 cm padu. Kenapa? Sebab kotak lohong tu dia perlukan 8 kubus 1 cm untuk memenuhi dia. Untuk penuhkan kotak tu kita perlukan 8 cm padu, 8 kubus 1 cm padu. Jadi jumlah isi padu kotak tu adalah 8 cm padu. Okey, jadi sampai situ je video cikgu. Jadi kalau tak faham, boleh rewind balik video untuk tengok macam mana
cara kita nak ukur isi padu empty box tadi. Kalau rasa-rasa tak faham juga, okey, boleh drop komen ataupun message personal ke, message dalam group ke, tanya macam mana nak kira. Okey. Jadi kat sini, okey. Apakah unit yang boleh digunakan untuk mengukur isi padu? Ada 3 tadi. Apakah unit yang boleh kita gunakan untuk ukur isi padu? Okey, kalau awak tahu jawapannya, kalau anda tahu jawapannya, tuliskan di ruangan komen di bawah ni. Dekat YouTube ni ada ruangan komen kat bawah tu. Okey, drop your answer there. Dan lepas tu jangan lupa buka buku aktiviti muka surat 57 dan jawab semua soalan dalam muka surat 57 tu. Okey, itu sahaja video cikgu untuk minggu ni. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.